Faktor dia ada dua jenis. Satu external factor, iaitu faktor luaran, and lagi satu adalah internal factor, faktor dalaman. So for external factor is a factor that affect an organization from outside its boundary. Maksudnya ini adalah faktor-faktor luaran yang mempengaruhi organisasi, and then faktor ni adalah luar daripada bidang kuasa sesebuah organisasi sebab dia datang daripada luar. You tak boleh control. The first one adalah national policy lah, polisi kebangsaan. Contohnya macam unemployment policy, polisi untuk mengurangkan kadar pengangguran. So untuk organisasi, faktor ini merupakan faktor luaran. So organisasi ataupun mana-mana syarikat dekat dalam Malaysia ni tidak mempunyai bidang kuasa untuk orang kata untuk mengurangkan kadar pengangguran, sebab pengangguran ni adalah isu globalisasi. Seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Nombor 2 tu adalah employment legislation, iaitu Akta Buruh Employment Act 1957. Yang untuk Akta Buruh ni memang applicable kepada sektor swasta lah. Untuk penjawat awam, mereka terikat dengan Perintah Am. Untuk sektor swasta, mereka terikat dengan Akta Buruh lah, Employment Act. Nombor 3 adalah changes in technology and also skill. Ini juga merupakan faktor luaran yang bukan bidang kuasa sesebuah organisasi. Nombor 4, personal movement. Next, kita ada national economic scale. Kita ada income and compensation policy. And last but not least adalah berkaitan dengan labour market. Yang ni adalah paling penting, iaitu internal factor. So internal factor ni merupakan factors that affect an organisation from the inside, within the organisation and control. Maksudnya faktor-faktor ni merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi public personnel administration dalam sesebuah organisasi kerana ia mempunyai kawalan kuasa daripada organisasi tersebut. So the first one adalah dari segi budaya, organizational culture. Kita tahu kan culture setiap syarikat dia mempunyai culture yang tersendiri. So for example, macam untuk sektor swasta, company Samsung, iaitu company Korea, dia punya culture dia tak sama macam company Yakult. Yakult adalah company Jepun. So mereka mungkin tak sama. Contoh macam company Yakult, pekerja dia sebelum dia start kerja, mungkin dia akan exercise dulu, buat senaman ringan sebelum start bekerja. And then mungkin company Samsung, dia tak exercise dulu, mungkin dia buat meeting ke, perhimpunan ke, we never know. So itu kita kata dengan organisation culture. Number 2 adalah organisation strategic objective. So setiap company, setiap organisasi, mereka mempunyai objektif yang berbeza-beza. Number 3, organizational performance. Ya, betul juga. Contoh macam company Samsung produce barangan electrical appliance, manakala company Yakult produce minuman berkultur. So diorang punya performance tu berbeza-beza, and then siapa yang mempunyai control tu adalah organisasi tersebut. And next, trade union policy. So trade union policy ni adalah kita kata kesatuan pekerja. So nanti you dah kerja, you pun ada you punya own persatuan lah, kita panggil kesatuan pekerja ataupun kita kata trade union. Dia macam you sekarang you ada persatuan pelajar kan. So untuk pekerja-pekerja dekat luar sana, mereka mempunyai kesatuan kerja. Kesatuan kerja ni berfungsi sebagai melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja dalam sesebuah organisasi. Last but not least adalah employment planning. So employment planning ni dia berkait rapat dengan macam mana sesebuah organisasi menguruskan keluar dan masuk pekerja-pekerja dia, manpower dia. Siapa yang akan dilantik masuk bekerja, siapa yang akan siapa yang akan diberhentikan sebab dia dah patut bersara. So itu kita kata dengan employment planning.
So basically macam industri kilang, dia punya employment planning dia tak sama macam industri pendidikan, misal kata. Sebab kilang dia punya manpower dia lebih besar, sebab dia nak kena producekan sesuatu produk, dia nak kena pastikan sesuatu produk tu dapat disiapkan dalam masa tempoh 1 minggu. Itu kita katakan dengan employment planning. So sesebuah pekerjaan tu perlu ada manpower, sumber manusia yang mencukupi. So itu sahaja untuk chapter 1. Thank you so much.